رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. Nama saya Salihuddin bin Haji Muhammad Nasir. Saya Salihuddin bin Haji Muhammad Nasir. Sebenarnya nama saya Salihuddin bin Haji Muhammad Nasir. Baik, petang ini Ibu dah balik. Ibu dah balik kan? Saya nak mengucapkan terima kasih pada Ibu. Sebab saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu sebentar tadi hanyalah 3% daripada 50%. Kalau diambil dari angka 50%. Berhubung dengan art of communication. Yang pokok kita beri tepukan untuk Ibu. Para sahabat dan sahabiat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita sedang buat ini adalah bisnes. Bisnes ni dia tak peduli siapa. Dan satu cara yang mesti kita ingat sebagai seorang Muslim bagi mukmin. Dalam sejarah Islam, di antara yang awal yang memulakan perniagaan ialah Rasulullah SAW. Pertama ketika usia Rasulullah 12 tahun. Rasulullah sudah dibawa oleh bapa saudaranya berniaga di negeri Syam. Kemudian Rasulullah berusia 25 tahun. 13 tahun sesudah itu Rasulullah membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin yang akhirnya menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan sesuatu yang ganjil. Boleh jadi terasa pelik atau mungkin merasakan luar biasa. Dalam lama-lama ini tiba-tiba ada orang pula berjumpa bersumpah. Ini lebih mana pula kata. You are wrong. This was business having started by the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti motivasi. Saya nak bagi tahu bahawasanya apabila kita ni seorang Muslim lagi mukmin, tentulah dalam kita mengendalikan tiap-tiap perkara berbeza dengan dilakukan oleh orang-orang yang bukan seperti ini. Karena itu juga kalau mau ketahanan kerana perniagaan ini adalah mengumpulkan sunnah para nabi dan para rasul, maka ikatlah perniagaan ini atas prinsip akidah. Ini yang pertama. Kerana akidah dia tidak akan nakal. Selama ada akidah, selama itulah berjalan perniagaan. Jangan kejadian dengan benda-benda yang lain, dia menganggap. Dunia ini dia panas. Daripada akidah dia mudah hancur. Tapi akidah ini manusia sanggup hati mempertahankan. Kerana itu ikat perniagaan ini atas prinsip akidah. Ini yang pertama. Bahawa setiap yang kita buat, kita datang ke sini, kita beli tiket, kita duduk, kita dengar, kita hanya sebut hai Ustaz. Oh, semua mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat ada konsep pahala dan dosa dalam kerja-kerja perniagaan kita. Hatta menaikkan star 500 ini. Ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya tidak mendapatkan ini secara percuma. You know, I have struggled for a month. Dan saya dapat dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya akan beri semua orang dalam dewan ini. Sebab kita mempunyai ketua-ketua leader-leader yang di atas yang saya kira. Seperti yang disebut oleh Ibu tadi. Kita ni mestilah diikat dan terus diikat di atas prinsip berkasih sayang
di antara satu dengan orang-orang yang telah berjaya yang ada di hadapan kita ini. Bukan orang-orang yang melangkah naik secara begitu saja. It is not a coincident matter. We have to plan. We have to learn. We have to get a lot of knowledge. You have to be patient. There's a lot of things. Character. Kita akan jumpa macam-macam itu kita paham. Jadi ingat, ambil ini sebagai suatu tindakan bagi kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan merahmati dan memberkati. Para sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita buat sebagaimana ya sahabat kita saudara Azmin tadi bagi tahu. Di antara tujuan kita adalah untuk mencari uang. Kita nak mencari rezeki dalam gerak kerja yang kita buat secara bersepadu. Saya nak beritahu satu kisah yang disebutkan di dalam sebuah kitab. Bagaimana diceritakan ada seekor burung. Burung ini tiap-tiap hari dia terbang pergi sebuah pasar di kawasan Kota Baghdad dan burung ini mengambil beberapa cebisan daging yang lebihan yang dibuat oleh tuan yang berniaga daging berkenaan. Lalu dia bawa daging ini dia terbang dan pergi ke kawasan pohon taman. Bagi orang-orang yang sudah biasa ke negara-negara Arab, satu cara yang kamu akan tahu dia tak? Burung jarang sekali akan buat sarangnya di kawasan pokok taman. Dia tak akan buat. Sebab pokok taman ini akan diziarahi oleh tuannya tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Dia nak siap pokok, dia nak terbang daun, dia nak kait buah, dia semua baca macam-macam. Saudara, bagi seekor burung, dia takkan buat sarang di kawasan pohon taman. Dia tidak boleh hidup di situ. Sarang dia akan terganggu. Tetapi menjadi suatu yang dimuskilkan. Seorang ulama telah melihat perjalanan burung ini. Bagaimana dia boleh ambil daging ini pergi ke pokok. Apakah mungkin dia buat sarang di sana. Lalu satu hari, orang alim ini pergi dah. Intai daripada satu kawasan yang agak jauh. Setiap hari dia perhatikan dia tengok. Tiba-tiba dia dapati rupa-rupanya di celah kawasan dahan-dahan pohon tamar itu ada seekor ular yang buta mata yang tidak boleh bergerak ke mana-mana. Tapi Allah Taala telah menundukkan burung ini untuk menghantarkan daging tiap-tiap hari bagi dimakan oleh ular yang buta matanya di celah lepas tamar. Ini soal rezeki. Ya Allah Ta'ala akan bagi, tapi kita kena bersabar. Kalau nak cepat dia datang, kena betul. Tapi jangan ambil jalan itu. It's not the right way. So kita kena bersabar. Pergi kepada tahap kemampuan kita masing-masing. Jangan kita fokus sangat akan respon dari relax saja. Ada ketentuan Allah dah, kita nak peti masuk saja. Bagaimana tak akan rezeki. Dan kita buat secara bertahap. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Bila dia buat langit bumi ini min sittati ayyam. Dia buat dalam 6 masa. Ulama-ulama mentaklid. Di antara yang dimaksudkan 6 masa itu dalam 6 hari. Allah Ta'ala buat langit, dia buat bumi itu 6 hari. Mengapa dia buat 6 masa atau 6 hari? Adalah Allah Ta'ala Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak buat sesuatu, dia buat sesuatu itu dia katakan jadilah. Tapi mengapa Allah yang boleh buat kun fayakun bumi ini? Tiba-tiba Allah declare dalam Quran min sittati ayat. Aku buat namanya. Kerana Allah Ta'ala nak mengajar dan mendidik kita bahawa yang namanya manusia, human being, kita mesti kena pergi secara stadium. Maka langit Allah buat 6 hari, boleh buat sekali, dia buat 6 hari. Bumi pun 6 hari. Bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, step by step. Oleh kerana itu, kita jangan lupa nak cari cepat. Kita jangan lupa nak dapat pangkat besar cepat-cepat.
Mereka-mereka yang dah dapat para sahabat radhiyallahu anhu dia meninggal dunia. Ketika dia nazar, dia pesan kepada seorang sahabat yang lain. Apa dia kata? Dia kata, "Dulu kalau sekiranya aku meninggal dunia, kamu ambil ada satu bekas bungkusan di bawah katil tempat tidur aku di rumah. Tolong potongkan, belah 7 elok, karena anak-anak aku ada 7 orang, bagikan sama banyak untuk hidup mereka menyambung terus ke depan." Dia syahid dalam perjuangan. Sahabat ini pulang ke Madinatul Munawwarah. Dia balik ke rumah dan minta izin dan dia masuk. Jumpalah bungkusan di bawah katil. Kalau kita lihat bawah katil, kita minyak hijau. Dia dapat yang dulu dia buka, subhanallah. Ini wajib ini. Dalam bungkusan itu, rupa-rupanya seketul mutiara yang dikurniakan kepadanya sebagai ghanimah hasil rampasan perang yang dia berhak untuk mendapatnya ketika dia bersama dengan Bani Khalid menyerah Parsi dan Rum pada masa itu. Berlian mutiara. Tapi sahabat mengajar kita tidak meletakkan kebendaan sebagai matlamat. Tapi tak boleh buat benda yang kita kena cari sebanyak itu. Kalau kita nak sedekah buat masjid, madrasah, surau, kita nak sedekah macam mana kalau duit tak? Nak berzakat dan melakukan kebaikan. Terkejut sahabat, tengok seketul mutiara. Dibelah 7 bagi-bagikan ke anak-anak. Jadi jangan ingat sahabat jihad-jihad ada duit. Jangan. Berdiat. Tu kalau nak kira tamlan dia sampai dapat berdiat tu 20,000. Can you imagine how strong is a group of the people there always with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are very strong. Jadi kena ingat dalam kita buat apa pun kita mesti ambil segala ilmu yang ada. Tak kira apa yang dia lagi buat disampaikan sekejap lagi. Kita kena terima. Kita mesti open-minded untuk pikiran. Jangan jumlah sangat. Kita dengar ada yang baik kita ambil. Ubah diri kita. InsyaAllah. Saya sangat yakin semua dalam dewan ini boleh buat. Beri keputusan. Saya yakin. Saya melihat wajah-wajah yang akan mendapat hasil-hasil yang lumayan setahun daripada sekarang. Ya, jangan naik kapal yang kata lepas ada soga. Yang lain tak sampai, lepas saja. Kenapa kita akan buat? Saya harap, saya meletakkan satu cita-cita di menyertai kumpulan ini. Bahawa saya bercita-cita dan berdoa di hadapan Allah, apabila kita semua mempunyai tingkat yang baik, saya berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di hadapan Ka'bah. Saya nak pimpin kamu haji dan umrah. Jadi kamu jangan fikir-fikirlah. Kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Ustaz Anu nak lagi. Saya Ustaz Anu nak ikut. Siapa nak jadi utama? I will survive. I will submit and I will give everything for you. InsyaAllah kita akan buat. Dan akhirnya saya nak menyebut bagaimana kalau kamu baca sejarah dunia, di sana ada rekod yang menunjukkan bahawa pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berlepas keluar kapal-kapal dalam bentuk ekspedisi ke seluruh dunia, ke seluruh lautan yang ada di seluruh dunia. Maka ramai para sahabat pergi ke kawasan kepulauan Pasifik. Mereka sudah menerjah masuk zaman Utsman, Ali naik ke zaman Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu. Sampai mereka bertemu dengan mutiara. Mutiara di dalam bahasa Arab dipanggil lu'lu'. Lu'lu' pun anu mutiara. Lalu begitu. Lu'lu'. Kamu baca Quran ada lu'lu' wal marjan. Ya, dalam surah Waqi'ah, surah Rahman. Mana mutiara-mutiara. Mereka pergi, Allah rezekikan pada mereka mutiara-mutiara ini timbul bersepak-sepak di gigi air. Di kawasan pantai, di kawasan laut. Saya bila dihantar ekspedisi yang kedua. Bagaimana bila kapal ini masuk ke kawasan pesisir.
Lautan Pasifik mendarat.